Assalamualaikum murid-murid tahun 3, bertemu lagi kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, hari ini hari Rabu 17 Februari 2021. Baiklah murid-murid, kita masih lagi berada dalam tema dan tajuk yang sama, iaitu tema kekeluargaan dan tajuknya adalah keluarga cergas. Okey, untuk objektif pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyebut dan membaca ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang kedua, kenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang ketiga, menulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu hendak murid-murid tonton dahulu video ini. Okey, kita tonton dahulu video ayat tunggal dan ayat majmuk. Wah, ramai juga orang di taman rekreasi hari ini. Betul, Sarah. Masing-masing dengan aktiviti mereka. Lihat di sana, Rizman sedang mengayuh basikal. Rizman tersenyum kepada Aimi. Rizman sedang berbasikal sambil tersenyum kepada Aimi. Aimi, kamu baru sahaja bina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal. Ayat tunggal? Ayat majmuk? Nak tahu tentang ayat tunggal dan ayat majmuk? Nak! Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat majmuk pula ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal yang dimajmukkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan, lalu, sambil atau. Nak tahu lebih lanjut tentang ayat tunggal dan ayat majmuk? Jom kita teruskan pembelajaran ini. Okey murid-murid, jelas tak video ini? Okey, video ini menerangkan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, untuk penerangan yang lebih jelas, jom kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama kita lihat dulu ayat tunggal. Apakah itu ayat tunggal? Okey, ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ia juga dikenali sebagai ayat mudah. Okey, kenapa kita cakap ayat mudah? Sebab ayat tunggal ini hanya ada satu subjek dan satu predikat, dan ayatnya juga pendek sahaja. Jom kita lihat apa itu subjek dan apa itu predikat serta contoh ayat tunggal. Okey, subjek merupakan bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat pula adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Subjek terdiri daripada frasa nama sahaja. Predikat pula terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, frasa-frasa ini merupakan pola ayat. Okey, hari ini cikgu tak akan ajar awak tentang pola ayat, tapi cikgu akan ajar awak ayat tunggal dan ayat majmuk sahaja. Okey? Jom kita lihat contoh ayat tunggal. Ibunya seorang doktor. Maksudnya ibunya itu adalah subjek, manakala seorang doktor pula adalah predikat, iaitu penerangan kepada subjek. Yang kedua, murid-murid itu sedang beratur. Murid-murid itu merupakan subjek dan sedang beratur adalah predikat. Rumah itu sangat besar. Rumah itu adalah ayat yang diterangkan, manakala sangat besar pula adalah ayat penerangan.
Mereka ke Kuala Lumpur esok. Mereka merupakan subjek yang terdiri daripada frasa nama. Ke Kuala Lumpur esok merupakan bahagian ayat yang menerangkan subjek, iaitu menggunakan frasa sendi nama. Okey, cikgu harap murid-murid faham tentang ayat tunggal. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada ayat majmuk. Baiklah murid-murid, apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Ayat majmuk pula ayat gabungan daripada beberapa ayat tunggal. Okey, kata hubung. Apa itu kata hubung? Murid-murid dah belajar kata hubung ni sewaktu darjah 1 dan 2. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kepada kamu contoh kata hubung. Okey, kita lihat satu-satu. Yang pertama, contoh yang pertama, dan. Yang kedua, atau. Yang ketiga, tetapi. Yang keempat, sambil. Yang kelima, kerana. Yang keenam, lalu. Yang ketujuh, manakala. Yang ke-8, untuk. Nah, yang terakhir, supaya. Ini merupakan sebahagian contoh kata hubung. Ada banyak lagi kata hubung, tetapi cikgu akan tunjuk yang ini sahaja. Okey, seterusnya kita lihat contoh ayat majmuk. Macam mana kita nak membina ayat majmuk ini? Okey, seperti yang cikgu terangkan tadi, ayat majmuk terdiri daripada ayat-ayat tunggal dan diselitkan dengan kata hubung. Kita lihat ayat tunggal dahulu. Okey. A. Suhaili suka makan nasi lemak. Suhaili suka makan sup ayam. Kedua-dua ayat ini merupakan ayat tunggal. Jadi, untuk membina ayat majmuk, kita gunakan dua ayat tunggal ini. Macam mana kita nak tulis ayat majmuk ni? Baiklah, kita potong dahulu. Kita cari dahulu perkataan yang sama dalam ayat kedua-dua ayat tunggal ini. Kita lihat, Suhaili suka makan. Suhaili pun suka makan juga kan untuk ayat kedua. Jadi kita potong Suhaili suka makan untuk ayat kedua. Jadi, kita pun tulis Suhaili suka makan nasi lemak dan sup ayam. Kita tengok contoh yang kedua. Fazli tidak hadir ke sekolah. Fazli sakit perut. Jadi kata hubung kat sini dia bagi kerana. Jadi kita lihat ayat tunggal ini. Manakah ada perkataan yang sama murid-murid? Okey, betul. Perkataan perulangannya adalah Fazli. Jadi kita potong perkataan Fazli. Kita tulis dekat sini. Fazli tidak hadir ke sekolah kerana sakit perut. Okey, senang je kan murid-murid? Okey, baik. Kita lihat contoh yang ketiga. Okey, kakak menyanyi. Kakak menari. Jadi, manakah perkataan yang sama? Ya, betul. Perkataan yang sama di sini adalah kakak. Jadi kita potong satu kakak dan kita tulis satu sahaja di dalam ayat majmuk. Kakak menyanyi sambil menari. Jadi
Jelas tak murid-murid? Bagaimana untuk kita membina ayat majmuk? Bagus. Baiklah. Seterusnya kita akan buat aktiviti. Cikgu nak murid-murid buka buku teks muka surat 3. Okey, tajuknya membantu di dapur. Kita akan baca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, jom kita baca sama-sama petikan ini. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Baiklah murid-murid, jom kita lihat dan kita kena pasti yang mana satu ayat tunggal dan mana ayat majmuk. Okay, kita lihat contoh yang diberi yang tulisan berwarna merah ini adalah ayat tunggal. Nabila ke dapur merupakan ayat tunggal kerana dalam ayat ini tiada penggunaan kata hubung dan terdapat satu subjek dan satu predikat sahaja. Manakala yang tulisan berwarna biru pula merupakan ayat majmuk. Kenapa? Kerana dalam ayat ini terdapat lebih daripada satu subjek dan predikat. Dan juga terdapat kata hubung di dalam ayat ini. Jom kita cari ayat tunggal yang lain. Okey, Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Okey, seterusnya Nasri membantu ayahnya. Makanan yang segar mengandungi vitamin. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Okey, yang berwarna merah ini merupakan ayat tunggal. Baiklah, kita lihat pula ayat majmuk. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Okey, kenapa ini adalah ayat majmuk? Kerana terdapat kata hubung dan di situ. Seterusnya, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Ini merupakan ayat majmuk kerana terdapat kata hubung kerana. Seterusnya, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Dalam ayat ini terdapat kata hubung sambil, maka ayat ini merupakan ayat majmuk. Seterusnya, setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Selain kata majmuk, tanda koma juga, selain kata hubung, tanda koma juga merupakan ayat majmuk. Kita boleh lihat ayat majmuk itu berdasarkan tanda koma juga. Baiklah murid-murid, cikgu harap dengan penjelasan ini murid-murid telah jelas tentang ayat majmuk dan ayat tunggal. Seterusnya, jom kita buat aktiviti dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 2.
Okey, mari kita lihat petikan tersebut. Baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Jom kita buat sama-sama. Sebelum itu, kita baca dahulu petikan ini. Sarapan berkhasiat. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Beliau membuat lempeng kelapa. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oren. Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Mereka bersarapan bersama-sama. Baiklah, jom kita cari ayat tunggal dahulu. Beliau membuat lempeng kelapa merupakan ayat tunggal yang pertama. Okey, gariskan dulu ayat tunggal dalam petikan, kemudian tulis pada nombor 1 di bawah ini. Okey, yang kedua, ayat tunggal yang kedua pula. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Okey, garis dahulu, kemudian tulis. Yang ketiga, minuman mereka ialah jus oren. Garis, kemudian tulis di ayat tunggal. Yang keempat, mereka bersarapan bersama-sama. Okey, garis dan tulis di bawah. Seterusnya, kita nak cari ayat majmuk pula. Okey. Cuba murid-murid cari mana ayat majmuk dalam petikan ini. Ya, betul. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Ini merupakan ayat majmuk kerana terdapat kata hubung untuk di situ. Okey, dah garis dengan pensel warna merah, awak tulis dekat bawah dia tu. Okey. Yang kedua, ayat majmuk yang kedua. Pandai murid-murid. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Okey, kenapa yang ini ayat majmuk? Ya, betul. Terdapat kata hubung dengan di situ. Okey, dah garis, awak tulis di bawah. Seterusnya yang ketiga, anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Yang ini pun sama, ada kata hubung dengan. Jadi, awak garis dan tulis di bawah ayatnya. Yang terakhir, Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Okey, baiklah murid-murid. Mana kata hubung dalam ayat majmuk ini? Ya, betul. Tetapi. Okey, sekarang garis dan tulis di bawah. Okey. Dah siap kerja kita. Okey, murid-murid pun dah siap menyalin. Bagus dan tahniah murid-murid kerana telah dapat menjawab ayat majmuk dan ayat tunggal. Baiklah. Setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita imbas kembali apa yang kita belajar. Yang pertama adalah kita belajar mengenal ayat tunggal. Ayat tunggal hanya ada satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, kita belajar ayat majmuk. Ayat majmuk mempunyai lebih subjek dan lebih predikat. Juga digabungkan dengan beberapa ayat tunggal dan diselitkan dengan kata hubung. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.